Assalamualaikum. Kita dah bersiaran daripada Zaidah Ibrahim Food Studio. Alhamdulillah Kak Zaidah Ibrahim berada di sini. Dapat live lagi bersama you all untuk program Jom Masakan Kak Zaidah dengan episod yang ke-234. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua viewers. Apa khabar? Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa hari ni ya. Okey, alhamdulillah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, nampaknya resepi hari ni resepi yang agak special agak special. Sebabkan ramai yang mencari-carikan resepi ni dan juga produk ni di pasaran sekarang. Yes. Okey. Alright, nampaknya sound pun okey hari ni. Syukur di Instagram macam mana okey. Harapnya semua okey ya. Okey, minta love, like, share dan komen ya. Love banyak. Alright, kita tunggu sikit lagi dan kita akan mula. Memang hari ni kita terlambat sedikit. Tapi tak apalah. Jadi I bet mesti ramai yang menunggu. Tak apa, kita dah live dah ni, dah bersama dengan you all. Sikit lagi nanti kita akan continuekan masakan hari ni. Resepi ni special. Jadi, sebelum kita mulakan, sediakan pen dan paper bersama anda. Cepat sebab ni memang ternanti-nanti. Ramai juga yang request minta yang message kat Zaidah ya, nakkan resepi ni. Okey, so kita pun buat ala-ala kita lah. Ala-ala Kak Zaidah ya. Alright, dah boleh Bel? Kita tunggu lagi. Alright, yes, dah boleh dah. Okey, alhamdulillah. Apa kata kita mulakan? Jom masakan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, alhamdulillah dapat kita jumpa lagi hari ni. Okey, hari ni Kak Zaidah nak buat, ini tengah viral sangat ya. Sehingga kan cheese di pasaran tak ada ya. Tu dia. Okey, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk ialah Korean cream cheese garlic bread. Ya, ataupun roti Korea garlic bread, garlic bawang putih. Allah susahnya. Okey, lagi sekali Kak Zaidah. Panjang sangat. Resepi menu hari ni apa? Ialah Korean cream cheese garlic bread. Okey, tapi ni style saya ya. Okey. Alright, bahan-bahan dia. Okey, sebelum tu saya nak kena beritahu jugalah ya. Kebanyakan ada di pasaran. Kita boleh buat dua cara ya. Satu cara, kalau ikut saya lebih prefer to buat garlic bread menggunakan resepi ala-ala French loaf. Ada perbezaan ya antara roti ataupun tekstur French loaf dengan roti sweet bun. Yang kebanyakannya ada ialah sweet bun. Sweet bun ini biasanya kalau sweet bun dia agak lembut. Dia bila kita makan dia agak dia tak, kalau dia bounce balik pun dia agak lembik tu sweet bun. Kalau French loaf dia agak kasar sikit di dalam. Jadi kalau kita nak masukkan melted butter kat dalam tu dia sesuai lah. Jadi hari ni Kak Zaidah nak ajar, tapi ni bukanlah French loaf 100%. Dia lebih kurang resepinya macam seakan-akan French loaf ya. Ni bukan yang sweet bun tu ya. Sweet bun tu dia agak lembut, dia susah sikit kalau kita nak makan. Nanti dia jadi macam, bila kita bite dia jadi macam benyek sikit ya. Sebab dia jenis bun yang sweet atau soft bun. Yang ini kita pakai lebih kurang tapi bukanlah 100% French loaf ya, tapi tekstur dia kasar sikit kat dalam supaya bila kita taruh butter, melted butter nanti dengan cream cheese dia boleh menyerap cantik kat dalam. So bila kita makan dia tidaklah benyek ya. Okey. So bahan-bahan untuk rotinya dulu ya. Untuk bunnya ialah 500 grams bread flour ataupun tepung protein tinggi ya. Ataupun tepung roti. Ya, ni protein tinggi lah ya. Okey, tepung roti setengah kilo ataupun 500 grams. Kemudian kita guna 7 grams yeast, instant yeast ataupun dry yeast ya. Kita guna juga berapa gulanya? 50 grams gula caster. Kita guna juga 20 grams minyak jagung, minyak zaitun saya pakai, minyak zaitun. Suku sudu teh garam. 3 grams bread improver. Kalau tak ada ni tak apalah. Ya, kalau ada lebih elok lah. Jadi kita punya roti tu lebih bounce ya, lebih cantik ya. Kalau tak ada ni tak apa. Okey, kemudian kita guna juga 300 hingga 320 grams air. Ini terpulang, jangan letak semua, letak 300 dulu ya. Lepas tu kalau dia kurang lembut, kita tambahkan lagi 20 grams ya air. Okey, saya ulang lagi sekali bahan untuk rotinya. 500 grams tepung roti ataupun high protein flour.
kita guna juga 50 grams gula caster, 7 grams dry yeast ataupun instant dry yeast, yeast kering ya, 20 grams minyak zaitun, suku sudu teh garam dan 3 grams bread improver. 3 grams ya, bread improver. Dan airnya 300 hingga 320 grams air. Okey. Bahan untuk cream cheese-nya, Kak Zada guna dekat sini 250 grams cream cheese, 30 grams butter dan 50 grams cooking cream. Ni cooking cream. Ya, cooking cream. Terbalik. Ni ya, cooking cream. Untuk nak bagi lemak lagi lah ya. Okey. Kemudian untuk garlic, mixture garlicnya ialah kita guna 250 grams butter, susu manis sebanyak 30 ya. Susu manis 50 gram susu manis, 6 biji ataupun 6 ulas bawang putih dicincang, 1 biji telur dan sedikit dried parsley. Ya. Okey. Boleh dapat bahan-bahannya? Alright, nanti kita akan ulang dari masa ke semasa. Okey, sekarang ni kita perlu buat rotinya dulu ya. Okey. Ini 500 grams roti. Kalau perempuan tak ada mixer, nak pakai tangan pun boleh. Kita hanya adun dia lebih kurang aja. Ya, dia tak perlu macam sweet bun, kita perlu tarik dia, ya. Ni tak perlu. Kita masukkan semua bahan-bahan. Bahan-bahan kering dulu ya. Tepung roti dah masuk sebanyak 500 grams. Dry yeast 7 grams. Gula caster 50 grams. Bread improver 3 grams. Garam jangan letak dekat yeast ya. Garam kita alihkan sikit ke tepi. Garam setengah suku sudu teh. Kemudian minyak zaitun. Okey, kita gunakan dohuk dengan low speed speed yang perlahan. Kita pukul hingga bahan-bahan kering ni tercampur ya. Alright. Kemudian kita masukkan air. Senang aja buat roti dia. Dia tak adalah macam kita nak buat sweet bun tu kita kena tarik ya. Sampai elastik baru kita boleh rehatkan dia, ni tak perlu. Alright, Kak Zada ada soalan. Yes. Boleh guna mesin bread maker? Boleh lah. Tapi tak perlu lama ya. Untuk buat roti ni tak perlu lama. Tak perlu kita buat macam sweet bun. Sweet bun tu ya, sweet bun you kena pukul 10 minit. Lepas tu tarik dulu tengok. Kalau dia dah elastik, selagi dia tak elastik tak boleh. Itu sweet bun. Ini tak perlu. Ini hanya rata je cukup. Dan terus boleh terus kita tunggu dia naik. Ni Kak Zada dah tuang semua air tadi ya. Hingga dia tergaul rata saja, tak perlu kita nak tarik dia sampai dia macam elastik, tak perlu ya. Janji bowlnya doughnya tertanggal dari semua bowl, dari tepi bowlnya semua. Okey, dah cukup. Agak macam ni lah, dia agak lekit ya, agak lembik. Okey. Kalau tak gunakan bread improver boleh? Boleh jugalah. Sebab roti kita hari ni kita akan put in cheese kat dalam. Kita ada butter. So kalau breadnya tidak berapa
tak berapa bounce ke apa, it doesn't matter. Sebab apa, kita ada feeling kat dalam dia. Ya, dia yang kalau sweet bun tu ya, yang itu yang kita perlu kena halus ya. Yang ini perempuan tak perlu apa tu ya? Tak perlu. Biasa kalau buat roti kan nanti dia ambil sikit, dia tarik dia nak tengok. Selagi dia tidak jarang, dia belum cukup lagi dia punya proses menguli. Tapi roti ni boleh. Roti ni sekejap macam ni je, nampak tu. Okey. Okay. Kita akan restkan dia, proofkan dia selama sekurang-kurangnya 1,5 hingga 2 jam. Ni rupa dia. Ya, Pak. Okay, kita akan masukkan balik dalam ni. Dan Kak Zaidah perlu tutup dia dengan cling wrap dan kita perlu rehatkan dia selama 1,5 jam hingga 2 jam. Kita tengok pada kita punya room temperature. Ya, kalau room temperature kita dalam keadaan sejuk pasal kita ada aircon, mungkin dia akan makan masa sedikit, maybe 2 hours ya, tapi not less daripada 1,5 jam hingga 2 jam. Tak boleh kurang ya, kena lebih sikit lagi tak apa ya. Okey. So kita kena tutup dengan cling wrap. Tolong saya ni. Okey, untuk air 300 gram ya, bukan ml. Sukatan Kak Zaidah gunakan dengan gram ya hari ni. Alright, nak tanya. Nak tanyalah, air tu air sejuk, ice box ke air biasa. sejuk biasa? Air biasa. Tolong saya ni. Waalaikumsalam Maria Zain. Dia tutup dengan plastik. Roti apa tu lambat masuklah Kak Zai. Okey, hari ni adalah menu Korean cream cheese garlic bread. Okey, ni rupa yang saya dah buat sebelum. Saya tak boleh tunggu yang itu ya, sebab kita akan makan masa terlalu lama nanti nak siap ya. So this is yang kita dah proofkan dia dah lebih kurang 2 jam ya. Okey, so ni rupanya. Ambil yang tu saya nak tunjuk sebelum dan selepas. Mungkin ada yang tak pernah buat roti kat sini. Morning Lo Ching Giat. Morning. Minyak zaitun berapa? 20 gram. Tak ada minyak zaitun, nak pakai minyak masak pun boleh. Ni rupa yang sebelum di-proof, sebelum naik, sebelum kita restkan dia. Ini yang dah naik. Ya, ini dah roughly about 2 hours. 2 jam ya. Ini belum lagi. Okey, kita akan biarkan dia kalau dapat cari tempat yang agak-agak suam sikit ya, supaya dia mudah naik. Okey. Sementara kita nak buat yang ini, oven perlulah di preheat ya untuk 200 degrees atas dan bawah. Kalau perempuan rasa oven perempuan agak panas, you boleh reducekan ke 190. Ya, untuk roti kena panas ya, oven kena panas. Baru dia bila you masuk baru dia boleh naik ya. Okey. So ni yang kita dah nampak tu. Cantik goleknya tu. Okey, kita akan bagi satu ni lebih kurang terpulanglah besar mana perempuan nak buat ya. Kita bagi 5 atau bagi 6 terpulang ya. Kak Zaidah tadi timbang satu lebih kurang 200.5 ya. So kita akan lebih kurang sama-sama macam nilah. Kalau nak timbang pun boleh, tak timbang pun boleh. Sekat je dah agak-agak je ya. 2, 4 ni. Okey, ada apa-apa soalan? Sementara kita nak buat roti kita ni. Masih belum lagi. Semua tengah fokus. Nampaknya. Ya, ada yang kata ya Allah cantiknya doh. Okey, yang ini ialah kita tak buat sweet bun ya. Dia ada roti ni, dia ada berjenis-jenis ya. Ada yang biasanya kebanyakan yang Kak Zaidah tengok yang orang jual ataupun buat, dia buat sweet bun. So kalau perempuan suka buat sweet bun, terpulang ya. Cuma rasa Kak Zaidah kalau sweet bun tu dia agak lembut sangatlah ya, sebab kita buat garlic bread.
Okey. Ambil loyang, kemudian kita perlu alaskan dengan kertas parchment ya. Kemudian kita perlu bulat-bulatkan dia. Terpulang kalau perempuan nak buat besar pun boleh. Ada yang buat tu besar-besar ya untuk 2 orang makan. Saya buat yang sedang-sedang lah macam ni. Okey, kita perlu kemaskan dia macam ni lah. Ya. Satu. Ada besar ada kecil ni. Saya tak timbang. So it's okay lah. Kita yang nak makan. Kita yang nak makan ya. Jadi kalau untuk jualan lebih baik Timbang lah. ya. Bukan lebih baik, sepatutnya timbang. Okey, Syafiq Azwan Jalaluddin kata dah lama tak buat apa tu? Tak buat resepi berasaskan cream cheese. Susah nak dapat cream cheese sekarang. Yes. This is one of the reason juga ya. Dengan resepi Korean cream cheese garlic bread ni. Okey, sebab tu sekarang ni cream cheese memang limited. Susah nak dapat ya. Sebab semua tengah syok buat ni. Tengah syok berniaga dengan ni ya. Saya tak timbang, jadi ada yang besar sikit, ada yang kecil. Minyak masak biasa boleh guna ke, Chef? Boleh. Penggunaan oven, apa beza menggunakan tanpa kipas dan kipas? Kalau ada kipas, you just use the kipas. Kalau dalam oven, pada oven you ada kipas, pakai je kipas. Boleh tahu tak saiz loyang yang Kak Zaidah gunakan tu? Loyang? Ikutlah perempuan punya loyang kat rumah. Saya punya ni berapa ya? 14, maybe 14, 12 ke? Kak Zaidah punya 14, 12 ni. Terpulang kepada you punya oven ya. Kadang oven ni besar ke kecil ke terpulang ya. Ikut oven you. Boleh aje lah apa-apa loyang, tak ada masalah. Tak nak alas kertas pun tak apa, sapu butter. Okey, kita kena proofkan dia lagi lebih kurang selama setengah jam sebelum kita bakar. Okey, nampak tu? Ya. Kemudian kita perlu tutup dia ya supaya dia tidak ada skin di bahagian atasnya. Tutup dengan kain biasa je, tak perlu dengan kain basah. Ya, tutup dia biar dia naik selama lebih kurang setengah jam. Okey. So kita biarkan dekat sini. Alright. Okey. Nah, sementara tu Kak Zaidah tangan penuh dengan tepung ya. Sekejap. Saya punya sinki agak jauh kat belakang. Okey, tak apa, saya kesat je. Alright. So sementara tu kita buat dululah cheese-nya. Okey. Ini dah siap. Kita akan cairkan dulu melted butter ni. Melted butter. Kita cairkan dulu butter untuk nak jadikan melted butter. Sama ada kita direct atas api ataupun perempuan nak masukkan dalam microwave boleh. Nak apa? Nak direct macam ni ataupun masuk microwave atau apa caralah, janji dia cair ya. Alright. Okey. Kita cairkan butternya. Kemudian baru kita masukkan susu, masukkan bawang putih, dried parsley dan last kali kita baru masukkan telur. Okey. Ada apa-apa Bel? Tanya senyap je semua. Minta love, like, share.
Ya. Okay, saya tengah run through. Ramai yang sharekan resepi seperti Alhamdulillah. Zura Zayat, Nurul Syazana. Saya tengah run through ya. Jika betul, saya akan pinkan, okey? Okey, untuk adonan ataupun untuk dia punya melted butter dia ni, kita guna ialah 250 grams butter. Kita cairkan. Kemudian nanti kita masukkan susu manis sebanyak 50 gram susu manis. 6 ulas bawang putih kita cincang. Sedikit parsley, dried parsley dan 1 biji telur. Telurnya jangan masuk sekarang, nanti masak pula telurnya. Ya, kita tunggu butternya dah agak suam sikit baru kita masukkan baru masukkan telur ya. Alright, Kak Zaidah nampaknya saya dah dapat pin. Dah boleh pin daripada komen sis Nurul Syazana. Thank you so much. Saya dah run through. Alhamdulillah. Rasanya tak ada yang miss dan juga tak ada yang salah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi saya dah pinkan siapa yang masih mencari, ada yang terlepas baru tune in nak tahu bahan-bahan apa yang Kak Zaidah gunakan. Bolehlah tengok sekarang di komen sis Nurul Syazana. Alright. Kenapa tu? Saya nampak ikon marah ramainya. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Ikon marah? Kenapa tu? Ni mesti ada ke? Ada yang share, saya mungkin ada yang tak nampak. Ada yang sharekan bahan-bahan tapi tak muncul di sini. Saya hanya nampak 2 sahaja. Okey, dan salah satunya Nurul Syazana. Alright. Sebab ada pembahagian jadi tak confuse. Alright, kita tunggu sampai butternya betul-betul cair semua ya. Alright, seperti biasa soalan untuk butter salted atau unsalted today Kak Zaidah. Kak Zaidah suka pakai salted. Kalau unsalted dia tak rasa lemak lah ya. Tapi terpulang lah, kalau you tak suka salted, tak biasa pakai salted, pakailah unsalted. Saya suka pakai salted sebab dia akan rasa cukup masinnya tu. Kalau tak you pakai just local butter. Local butter dia tak ada salted, tak ada unsalted ya. Biasa yang salted unsalted ni ialah imported butter ya. Ya, King Opet nama tak nampak juga. Katanya masak apa Bel? Hari ni menu kita Korean cream cheese garlic bread. Yang ni yang orang sedang kata-katakan sekarang. Viral ya, sampai tak ada cheese ya, habis cheese. Kata-katakan dan semua sedang sibuk menjual ya sekarang. Alhamdulillah. Jadi untuk nak resepi ala Kak Zaidah ni kita boleh buat sendiri di rumah. Alright. Dan juga jika you ingin buat extra income tak ada masalah. Boleh gunakan resepi yang sama untuk buat jualan. Okey, butternya dah mula cair ke semuanya ya. So kita akan masukkan susu manis. Kita masukkan garlic dulu. Ya, bawang putih dulu. Nak pakai yang powder punya pun boleh, garlic powder ya, pun boleh. Okey, kemudian kita masukkan susu manis. Nak bagi ada sedikit rasa manis pada roti ni ya. Sebab Kak Zaidah tak guna sweet bun punya resepi ya. Saya guna macam French loaf ya. Dapur Mak Ngah kata kawasan si Jangkang tempat saya mendung je. Nampak Kak Zaidah buat roti terus pecut je buat. Boleh cicah kopi petang ni. Yes. Yes, ini tak payah cicah ni kalau roti ni. Garlic bread Korea ni tak payah cicah. Dah cukup dah. Ya, dia dah memang sedap ya. Okey, kita akan masukkan telur. Alright, yeast apa Puan Zaidah guna ya? Boleh tak guna Moripan? Ya, Kak Zaidah pakai ni je. Kak Zaidah pakai Moripan. Saya pakai Moripan ya. Moripan ni satu paket lebih kurang 11. Kita hanya pakai 7 saja. 7 gram saja. Okey, kemudian kita masukkan sedikit parsley. Dried parsley. Okey, ini rupa melted butter yang kita dah adun semua. Ni ya. Telur, susu manis, butter, melted butter bersama dengan
parsley. Okey, so kita ketepikan dulu. Alright. Saya dah beli kek kukus Kak Zai, penuh betul buahnya. Dapat bag with your signature lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, for those yang tak tahu parsley apa, dried parsley, ini ya perempuan. Dia ada macam-macam brand. Parsley warnanya agak hijau. Walaupun dia kering tapi warnanya agak hijau. Itu yang cantik bila kita letak ya. Kalau oregano semua dia lain sikit, dia agak gelap warnanya. Ini hijau ya. So okay, now kita nak buat cream cheese-nya pula. Sementara kita nak tunggu yang ini naik lah. Okay, cream cheese-nya kita perlu pukul bersama dengan butter. Cream cheese ni kena room temperature ya. Dia kena lembut, dia tak boleh cream cheese daripada peti sejuk. Nanti dia tak cantik. Kita pukul pakai ni lah. Kita pakai ini pun boleh, K-bitter pun boleh ataupun flat bitter pun boleh. Okay, kita masukkan butter. Butter pun butter lembut ya. Kita masukkan juga whipping, no, it's not whipping cream. Apa ni tadi? Cooking cream. Ni ya, cooking cream yang Kak Zara guna. Ya, saya pakai embok ya. Okay, kita perlu pukul hingga dia kembang. Okey, kita pukul dia hingga dia kembang ya. Lily Nurmiati Jais tanya, kalau guna sourdough, berapa gramnya Kak Zaida? Apa dia? Kalau guna sourdough. Sourdough. Sourdough is what? Sourdough you mean sourdough tu apa? Sourdough Kak Zaidah ni dah lama yang sebenarnya tinggalkan bidang roti meroti ni. Ya, sejak saya dah tak buat bakery, so saya dah stop doing all this roti ya. Sourdough tu means the whole thing ataupun macam mana? Ataupun ada ingredients. Saya kena scrape side dia ya, sebab dia agak sikit jadi dia tak terkena ya. So kita perlu ratakan dia macam ni lah. Boleh ulang lah tadi sourdough. I macam dah lupa-lupa ingat ya sourdough ni. Alright. So kita pukul dia hingga dia gebu lah, sedang, supaya kita nak picit dia nanti. Sis, cooking cream and whipping tak sama ya? Lain Tak ya? sama. Cooking cream lain ya. Cooking cream dia agak tawar. Whipping cream dia manis. Yes. So tu ada perbezaan dia lah. Betul. Dan cooking cream dia macam heavy cream. Kalau whipping cream dia dah ready untuk kita pakai untuk buat hiasan ataupun kita bangsakan. Dia tak perlu masak. Yes. Boleh tak cheese ni digunakan untuk kek gulung? Asli nak ambil tanya. Cream Kek cheese gulung? ni. Kek gulung? Mungkin nak pakai filling apa-apalah untuk kek gulung. Boleh lah. Cream cheese memang untuk kalau cream cheese ni memang dibolehkan untuk buat apa-apa pun. Asal resepinya mengguna cream cheese boleh lah ya. Tapi janganlah pula resepi yang menggunakan cheddar cheese ke, mozzarella cheese ke, tu lain. Cheese ni pun banyak jenis cheese. Ini ialah cream cheese. Okey. Dah siap cream cheese kita, dah siap dipukul. Ini rupanya. Alright, Ruzjawilawati Melijat. Dulu saya. Bel, okey, tunjuk je. Kita tunjuk cream cheese dulu sekejap ya. Dia like this ya. Very creamy. Okey, kita akan put dalam any ada piping bag pun boleh. Kalau tak ada, just masukkan aja lah dalam apa-apa bag plastik. Dan kita potong ujung potong ujung dia supaya senang untuk kita picit dia nanti.
Alright, Sis Rus Jawilawati Melijak kata dulu saya belajar buat sweet bun dengan Puan Zaidah. Cuma dengar satu persatu melalui radio. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Dah pernah cuba ke? Tapi dah lama tu ya. Itu tahun 80-an tu. 90-an ya, tahun 90-an. Kalau di radio tahun 90-an. Okey, Lili Nurmi Yati Jais kata sourdough pengganti ibu roti. Rationya sama ke? Iyalah. Kalau sourdough saya pun dah lupa ya sebab dah lama tinggalkan bidang roti ni. Ya. Lebih kurang lah ya. Maybe you can try first. Tengok dia punya reaction, tengok dia punya result dia ya. Okey, kita perlu gunting ujungnya. Kak Zara tak boleh tunggu yang ini untuk masak ya. Saya dah siap-siap bakar untuk perempuan. Okey, ni rupa rotinya. Kalau nak tahu dia masak tak masak, you kena knock di bahagian bawah. Kalau bunyinya macam bunyi, itu dia masak. Kalau you ketuk dia bahagian bawahnya tu, dia berbunyi macam pang-pang, macam bunyi berdempir, itu rotinya belum masak. So kalau you knock dia, dia bunyi macam bunyi kosong, tu dah masak lah rotinya. Mungkin dekat sikit dengan mic Kak Zaidah. Dekat? Nak benda ni? Dengar tak bunyi dia? Ya, kita jentik bahagian bawahnya. Kalau bunyinya macam bunyi ni lah. Dia maksudnya dah fully cooked. Okay. Okay. So now kita perlu potong. Saya akan tunjuk nanti yang kita buat tadi. So ni kita buat dulu yang ni. Dah siap. Nanti kita akan tunjuk macam mana kita nak bakar roti yang tadi tu yang saya buat masa awal tadi ya. Okay. So ni saya tak boleh tunggu. Nanti kita akan makan masa terlalu lama. Sebab tu saya tak nak ajar roti. Dia punya proses proving dia tu berjam-jam ya. Okay. So yang ni kita dah shortcutkan sikit. Alright. So now kita perlu potong ni. Ya, ni dah sejuk ya. Kita perlu potong. Biasanya dia potong berapa? 6 ya, lebih kurang. Dalamnya jadi macam ni. Dia bukan macam sweet bun ya. Dalam dia agak kasar. Supaya senang nak menyerap. Okey. Kita akan potong 6 atau terpulang lah how big you want. Kita akan potong 6. Okey. Potong 6 tu maknanya tengah dia dekat sini. Kemudian kita akan potong lebih kurang je lah ya. Alright. Jangan potong habis ya. Potong. Rupa dia memang tak sama dengan sweet bun ya. Memang tak sama. Kita akan potong dia macam inilah. Okay, kita potong semua dulu. Sama ada perempuan nak potong 8 pun boleh ni. Potong 4 dengan 4 ya. Okay. Kalau dapat jangan potong dia tengah panas. Dia akan keluar macam ni lah. Kalau kita potong dia ni agak suam. Ni tengah viral sangat ni sekarang ni ya. Sampai habis cheese you. Siapa nak buat kek cheese ke apa macam seksa no ya. Nak mencari cheese. Kak Zaidah ya, so kita akan potong 6. Minta maaf. Ada gangguan. Okey. Ni rupa dia ya. Okey, kita akan clean up ni dulu. Butter kita sekejap je dah mula keras ya sebab aircon Kak Zaidah ni. So mungkin kita kena cairkan balik ke Kak Zaidah? Sekejap je kita cairkan. Kalau dapat kita masuk oven aja lah. Ya, sebab ni tak boleh cari atas api ni ya sebab dia ada telur dah. Masuk sekejap je dalam oven. Untuk panaskan. Roti tu sebelum bakar kena egg wash ke? Tak, nanti saya tunjuk. Ya, Kak Zaidah tunjuk. Roti ni tak perlu egg wash. Roti ni hanya kita spray dengan air saja. Kita tak perlu egg wash ya. Yang egg wash tu biasanya kalau roti sweet bun ataupun roti manis. Tu yang kena egg wash. Kalau roti ni tak perlu. Ya, okey, kita tunggu sekejap aja untuk kita panaskan sedikit lagi
kita punya butter. Okey, sementara tu Kak Zada bolehlah picit cream cheese di bahagian celah-celahnya ni. Bukakan dia. Macam tu. Nampak tu? Okey, sementara kita nak tunggu butter kita cair sikit. Kak Zada mungkin boleh ke depan sikit. Depan sikit Okey, kita bukakan celah-celah dia ni. Dan picitkan cream cheese. Okey, ni dua dah siap. So, okay, kita boleh keluarkan butter kita ni. Okey, ni tadi adalah mixture 250 grams butter bersama telur, 6 ulas bawang putih, 50 gram susu manis dan sedikit dried parsley. Okey, kita buat ni dululah, Bel. Kita isikan semua Kita dengan isikan cream cheese semua dulu. dalam dengan cream cheese dulu. Kalau perempuan buat sweet bun, mungkin dia tidaklah tinggi macam ni ya. Sweet bun agak lepis sikitlah. Kita pulanglah nak letak banyak mana ni ha. Kalau suka cheese, banyak cheese, bolehlah picit lebih cheese-nya. Okey. Roti ni agak lain sikit rasa daripada yang kebanyakan yang kita nampak orang berniaga tu lah. Itu sweet bun tu kebanyakannya ya. Saya dah pernah rasa it's a sweet bun, which is a sweet bun, dia agak lembut ya. Okey. Kita akan masukkan. Kak Zada rasa Kak Zada nak celup dia. Celup dia, bagi dia masuk celah-celah ni lagi ya. Rendam dia. Okay, masukkan yang ni pula. Okey, masukkan dalam celah-celah dia ni, masukkan. Roti ni agak menyerap ya, sebab dia jenis roti yang macam banyak rongga, banyak udara. Ya. Dia tak macam sweet bun. Okey. Masukkan lagi celah-celah dia ni. Macam sedap je ya. Okey. Ala-ala Korea. Ala-ala Korea ya. Orang Korea memang pandai makan macam apa? Lain lain lah ya. Biasanya dia orang punya makanan lain ya. Kalau telur dia goreng tu pun lain rupanya.
Make sure that semua rotinya masuklah ya. Masuk dengan cheese-nya ni. Okay, the last one. Okay. Dia boleh makan 2 orang ni biasanya. Besar ni. Seorang pun tak boleh habis. Okay. Kita akan picit sikit lagi cheese di bahagian tengahnya ya, supaya ada more cheese lah. Okey, taburkan sedikit lagi parsley. Okey, kita akan bakar balik ya. Bakar lagi sekali lebih kurang 10 minit hingga dia brown lah. Api 200 degrees ya. Okey, Kak Zaidah kemaskan dulu ni sebab kita nak tunjuk yang tadi tu ya, yang kita dah rehatkan tadi lebih kurang setengah jam. Okey. Alright, okay, baru saya boleh bacakan komen-komen anda. Sebab kena pastikan cara-cara itu jelas ya. Jika saya bacakan komen, nanti akan terganggu cara-cara pembuatannya. Nanti takut you all apa pula Kak Zaidah buat? Okay. Okay. Alright, banyak garlic sedap, lebih sedap. Betul. Itu sudah tentu. Nama pun dah garlic bread ya. Yes. Alright, thank you so much Sis Mas Mark Tovi for English translation untuk bahan-bahan. Thank you so much Mas. You are very helpful ya. Thank you so much ya. So Ina Haji Ahmad kata, saya nak balik kampung minggu depan. Saya nak kerahkan anak buah saya buat. Saya hanya akan belikan barang-barang anak buah saya yang kena buat. Siapa anak-anak saudara tu, get ready. Get ready, stand by. Mak saudara nak mengarah. Kalau nak jual 1 biji berapa RM Kak Zaidah? Ini agak mahal ya, RM6, RM10. Kalau yang ada setengah dia letak filling ya. Dia letak beef, dia letak chicken, dia letak macam-macam rasa lah. Itu dah jadi dalam RM10. Macam ni you can sell lebih kurang RM6-7 satu biji. Ikut saiz jugalah ya. Kalau kecil tak bolehlah jual mahal. Alright, okay Cik Ni 173 ada share dengan kita regarding sourdough tadi. 7 gram yeast equivalent to half cup sourdough starter. I see. Thank you so much for sharing. Macam mana tu Kak Zaidah? Kak Zaidah selak-selak apa tu? Selak yang tadi tu. Kita tunggu yang ini, lepas tu ini kita masukkan dalam oven ya. Okey, kita tunggu dia setengah jam. Baru dia cantik. Okey, dengan saiz yang Kak Zaidah buat tadi, rotinya berapa gram dough tu tadi? Kita satu dough tu lebih kurang 250 grams. Ya, kita dapat buat 6. Ni dia rupanya. Tapi ni belum proof 100% ya. Nampak tu? Ya, belum lagi. Kita tunggu lagi sekejap. Okey, Kak Zaidah tutup dulu supaya dia tidak ada skin on top ya. Alright. Apa lagi? Jika tak silap, sourdough campuran ratio air dan tepung untuk dijadikan yeast yang diperap. Yes, I heard of that too, Mutiara. Confirmkan kembali, okay? Alright, thank you so much. Kak Zaidah ni dah lama tinggalkan bidang roti ya. So, method maybe ada new method yang which saya tak berapa ambil tahulah yang sebenarnya. Ya, sebab roti ni lah dia masalahnya. Saya nak mengajar macam-macam roti. I want to teach a lot of macam-macam jenis roti sebab saya ada bakery dulu ya. Tinggal lagi dia punya proving time tu kita tak ada masa ya. Cuma yang ini tengah viral sangat. Ada yang message saya, Kak Zaidah tolonglah ajar versi Kak Zaidah. Okey, insya-Allah saya boleh. Saya cuba. Cuma hari ni yang saya cuba ialah kita buat roti lain. Rotinya bukan sweet bun ya. Kita guna something yang quite kasar sikit. Ya. Kalau sweet bun tu dia soft. Alright. Cik Puan Syamsul Aziz, kalau kita rendam dulu baru pipe cheese, boleh ke Kak? Takut dia lembik belakang. Dan takut cream cheese-nya tak lekat dia lembik ya. Nanti kalau dia dah terlampau kita rendam, nanti dia bila kita nak angkat tu pun dia masalah juga ya. Kita pipe dulu, cream cheese tu akan melekat kat roti. So dia tidak akan tertanggal kalau kita rendamkan lepas kita letak cream cheese. Nauzubillah. Ni katanya Mona Hodri kata sakit jantung lah makan roti ni. Taklah.
Pengsan. Na'udzubillah. Kalau kita nak makan apa-apa, kita jamah, kita rasa. Sebab kita mesti nak tahu kan rasa dia macam mana kan. Okey. Berpada-pada. Berapa minit puan selepas letak garlic dibakar? Bakar lebih kurang 10 minit. You tengok dulu ya. Tengok sampai warna dia brown, then you boleh angkat. Ya. Okey. Oven puan brand apa puan? Saya nak cari oven satu ni. Kak Zaidah punya Milux ya, Milux, MILUX. Tapi ni pun saya kena adjust ya. Saya tak boleh ikut cara dia. Saya ikut cara saya. Ya. Saya rasa roti saya masuk 200 220 gitu. Tapi you kena start 200 dulu. Ya, you start by 200 first. Okay. Najwa Farhana, Bella, ya saya. Roti ni sesuai tak kalau buat roti burger? Tak boleh. Roti burger dia lembut sikit dari roti ni. Roti burger dia bukan sweet bun juga, tetapi dia agak kosong, tetapi dia bukan roti yang jenis keras sangat. Yang ini kena roti keras yang sebenarnya. Sebab kita nak masukkan cairan butter tadi ya. So kita perlu roti yang agak berholor, berlubang-lubang, kasar. Baru dia sedap. Ya. Wahyu Mak Jusuf kata kain tutup roti tu, soalan. Kain tutup roti tu kering ke lembab? Kering. Kering. Jangan lembab. Nanti lembab kan nanti roti kita berat pula kan. Kering ya. Dia tak mudah melekat ni sebab dia bukan jenis sweet bun. Dia bukan sweet bun ya. Jadi sweet bun tu kita sebelum naik tu kita dah kena glaze dia. Nak bakar kita kena glaze dia, lepas bakar kita kena glaze dia. Ni tak payah. Ya, kita nak bakar nanti kita hanya spray dengan air. Betul, oven ada ragamnya. Betul, Masyuri Hashim. Jadi kena belajar. You kena master your own oven. Nak master dia, you kena selalu buat. Kalau tak jadi macam ni, you adjust lagi. Kadang-kadang oven ni dia lain ya. Lagi sekarang ni dia ada banyak button satu oven. Which is kadang-kadang kita pun tak faham. Tapi you kena, bila dah beli tu, you kena study dia lah. Ya. Bahan garlic tu apa lagi? Okey, Nora Sawal, untuk bahan garlic boleh tengoklah bahan yang kita dah pinkan di bawah ya. Nora Sawal. Okey, ini macam French loaf. Ya saya. Macam French loaf, tapi bukan French loaf 100% ya. Nanti kan marah pula yang pandai buat French loaf ya. This is not 100% French loaf. French loaf dia proses dia agak lain sikit, tapi lebih kurang texture dia lebih kurang. French loaf agak kasar lagi ya, agak keras lagi. Cheese kalau lebih sedap minta ampun. Bel belum sedap. Terbau ke keharumannya, masya-Allah. Macam tahu-tahu ni dah hari ya. Saya daripada tadi dah inhale. Dia tak nak exhale, dia inhale je. Okey, sedap sangat bau dia sekarang ni. Okey, tengok ni dia dekat dalam oven. Okey, kejap sangat cantik. Nampak tak? Sangat cantik. Roti ai. Oh, roti you. Nanti kan tersepit. Ya Allah. Sorry Kak Zaidah. Okey. Itu dia. Nampak? Okey, boleh nampak ya dia ada. Kita tunggu dia brown sikit lagi dan kita baru boleh angkat dia. Alright. Okay, cheese dia meleleh-leleh tu. Kita berbual sementara kita nak jawab tengok soalan. Dia siap. Kak Zaidah boleh buat kelas pelbagai jenis roti tak? Khairul Anwar tanya. InsyaAllah lah ya. InsyaAllah. Sebab kita masih dalam PKPB ni ya, berjaga-jaga PKPP ni ya. So insyaAllah lah ya. Saya cuba. Saya dulu ada bakery. Saya belajar roti yang sebenarnya di Jakarta. Saya belajar bakery, saya belajar roti untuk buat bakery. Saya belajar waktu tu saya belajar di Jakarta. Tapi bahan-bahan dia tak sama dengan kita. Saya kena olah balik. Waktu balik ke sini saya kena olah balik. Cuma bentuk dia tu saya ambil. Sebab dia orang memang pakar ni roti-roti ni, dia pandai ya. Dia pandai buat roti, cantik roti-rotinya. Cuma bahan-bahan dia tidak sama dengan kita. So bila kita belajar dengan dia, kita terpaksa olah balik ikut resepi kita. Ataupun for those yang berangan ataupun teringin nak buka bakery, tak ada masalah now. What you do is you pergi ke supplier, minta resepi dari supplier. Supplier will give you. Dia nak suruh you ambil barang dengan dia, nak ambil tepung roti, improver segala benda, dia akan bagi you resepi. Dia ada orang yang in charge bahagian recipes. So you tak perlu risau. Tak payah risau-risau buang duit banyak pergi belajar untuk buat bakery. This is true saya punya pengalaman ya. Cuma you belajar to get design of the buns, bentuk roti.
Tetapi basic roti sweet bun, you pergi minta dengan supplier roti you. Dia akan bagi you resipi sebab dia ada orang yang pakar bahagian roti yang kilang-kilang ni ya. Dia ada pakar bahagian roti untuk dia jual produk dia. Ini Kak Zaidah cakap through pengalaman Kak Zaidah ya. Dia the bun, the adonan roti tu. You tak payah risau untuk you nak pergi belajar banyak-banyak duit untuk nak buat bakery. I think it's a waste of duit lah. Ni Kak Zaidah punya pengalaman ya. Cuma bila nak belajar tu kena bertuntut lah. Kena tuntut. Sebab for this type of roti, dia ada orang dia ada pakar dia. Dari situ you belajar dengan pakar dia. You cakap you nak ambil produk dengan dia, dia akan tunjuk you cara-cara buat. Ini pengalaman saya. Kelam kelibut saya menyalin resepi ni sebab tak prepare pen and paper macam selalu. Sibuk hari ni ada tetamu tapi live Kak Zaidah tak nak miss. Okey, alhamdulillah. Thank you so much Sis Mariati Arifin. Kalau live miss tak apa, you boleh tengok kita save nanti ya video ni. So you kena boleh setiap kali nak tengok pun you boleh tengok selalu. Maksudnya nak buat bahan dekat situ, sambil you onkan the video. Alright. Okay, kita tengok soalan lagi tentang air, sama ada air sejuk atau air suam. Air biasa pun boleh. Jangan air suam ya, sebab air suam nanti takut yeast you mati. Ya. So you pakai air biasa, air pipe biasa. Tak perlu air daripada fridge ya, sebab kita bukan nak bagi kalau ada butter dalam adonan tu, yes, kita takut the butter akan melt ya, nanti dah ada effect sikit. So kita hanya pakai air pipe biasa. Alright, seterusnya boleh share baking temperature berapa? Saya terlepas. Kak Zaidah pakai 200 ya. Untuk roti kita kena panas ya. Kita tak boleh 180 tak boleh. Dia kena 109 hingga 200. Baru dia pasal jadi yeast. Dia need benda yang panas untuk dia push. Dia tak boleh macam slow fire gitu, tak boleh. Kalau slow heat, dia punya proses nak naik tu lambat, nanti yeast tu mati. Ya. Okay. Zuraida Muhammad balik-balik dialisis buka Facebook, ada live Kak Zaidah buat roti viral Korea yang sedap ni. Tapi itulah struggle nak cari cream cheese kat kedai. Iyalah betul. Kak Zaidah, mari kita tengok sikit. Belum, saya pusing sebab saya punya oven agak belum masak lagi, sikit lagi. Ya, look at that, dia merekah dah ya. So kita bakar lagi sekejap lagi. Kesian roti Kak Zaidah ni. Asyik terhempap aja. Allahu Akbar. Lari. Satu dah terkepek. Satu dah terkepek, bel tertekan. Sorry you all. Mantap. Kita tunggu ni masak. Kemudian kita start membakar yang tadi kita buat ya. Sikit lagi ya. Kak Zaidah besarkan sikit apinya so that they get brown better. Alright, roti. Okay, good question. Norma Rashid, roti ni berapa hari boleh tahan? Kalau macam ni rupa dengan cheese ni tak tahan lama. Dia akan keras ya. Garlic bread kalau dia dedahkan dia akan keras. So mungkin hanya 2 hari ataupun paling maksimum 3 hari. 3 hari. Kalau you nak kata dia berkulat, dia akan berkulat agak dalam, sebab dia ada cream cheese. Cream cheese memang tak tahan dekat luar. Ya. So maybe 2 hari 3 hari dia dah start to smell masam ke whatever lah ya. Tetapi garlic bread biasanya kita tak tunggu lama. Kita buat tu terus makan. Dia baru dia, sebab garlic bread ni kalau yang resipi Kak Zaidah ni, dia agak keras sikit rotinya. Ya, lagi biar lama dia akan lagi kering. Ya. Okey. Alright, saya tukang jahit. Tapi kalau Kak Zaidah live tak pernah miss dah, sebab seronok tengok live Kak Zaidah. Alhamdulillah. Oh, you're so sweet Zakaria Hafiz. Thank you so much for tuning in ya. Moga segala urusan menjahit dipermudahkan. Kat mana tu menjahitnya? Mungkin boleh beritahu. Mungkin ada yang nak menempah baju ke. Kadang susah nak jahit tailor ya. Betul. Sekarang ni susah juga nak cari tailor. Susah nak cari tailor. Kalau pergi tu tak pernah nak terima ya. Sila munculkan diri anda. Dulu Kak Zaidah yang kurus ke? Yang host sekali Jaafar On tu ke? Bukan. Itu Zaidah Muhammad Nur. Selalu mistaken ya? Selalu ya mistaken. Saya Zaidah Ibrahim ya. Okay. Salam Kak Zaidah. Saya selalu miss tengok live Kak Zaidah sebab sibuk jaga cucu. Tapi saya mesti tengok balik bila masa free. Oh yes, lama tak nampak you. Sis Rosita Hassan. It's okay. Kita ada di sini ya. Okay. Kalau macam ni punya mengancam sejam keluar dari oven dah vanish. Uish. Dia tak sampai sejam sis. Kalau macam tu dia keluar tengok-tengok pusing dekat loyang dah tak ada. Yes, dah tak ada dah. Okey, bun ni boleh simpan dalam peti sejuk tak? And boleh ke dipanaskan semula jika nak makan? Hana Wancik tanya. Boleh. Good question.
Boleh ya, you boleh simpan di fridge, kemudian you keluarkan, you boleh preheat dekat oven. Seeloknya jangan microwave. Microwave you akan jadi roti you akan soggy nanti ya. You just masuk dalam oven balik. Dia akan jadi cantik kalau you bakar dalam oven. Maybe boleh jadi more crispier lah, jadi lebih crispy. Okey, kita tunggu sekejap lagi bagi tepi-tepi dia brown sikit. Agak lambat juga oven ni. Ambil masa sedikit je Kak Zaidah. Yes, tak apa. Kita berbual dulu sekejap ya. Alright, ada apa-apa soalan? Ya, roti viral sekarang ni. Tapi tak pernah rasa lagi. Mesti sedap. Yes, Nurnilawati Nurni. Yes. Ada yang letak ada yang letak perasa ya. Bukan perasa, dia letak rencah. Like beef, tuna, chicken. Ada juga ya. Dan macam-macam rasa sekarang. So terpulang. Kak Zada buat ni yang basic. Yang basic garlic bread ya. Anak Abdullah kata terpaksa buat sound besar sikit sebab jiran sebelah tengah buat reno. Oh lah, siannya. It's okay. Nanti bila dah selesai agaknya boleh tengok lagi, okay? Kalau macam ni Bak Korea punya menu sedap. Satu hari kat rumah saya pun tak faham. Tak tahan simpan. Ngap masuk mulut anak-anak masing-masing. Betul tu. Okay, Kak Zada tengah tunggu sekejap. Sikit je lagi. Bagi dia brown a bit. Saya dah besarkan ya api ni. Okay, Kak Zaidah. Yes. Kita ada technical problem sedikit. Kenapa tak dengar suara? Bateri kita bateri siapa? nak habis di Facebook. Jadi kita terpaksa cabut mic sebentar. Okey, dan nanti sebentar lagi kita akan sambungkan untuk ni lah kalau kita nak baca komen, kita kena baca kuat-kuat Kak Zaidah. Kak Zaidah kena cakap kuat-kuat. Boleh? Tak boleh tukar kemari? Dia punya mic. Tukar to this phone. Boleh yang ini tapi Facebook lah sama juga. Dia akan sama, dia pakai mic phone sahaja. Okay. Tadi banyak bateri, tak tahu tiba-tiba kenapa banyak pula dia habis cepat. Okay. Alright, hang in there. Okay, seterusnya kita dekatlah sikit dengan Kak Zaidah. Boleh tapi Instagram lah yang akan dapat. Instagram memang dah clear. Yang selalu problem Facebook lah. Tapi hang in there. Okay, hold on. Okay, saya dekatkan dengan Kak Zaidah. Okay. Alright. Nampak besar Kak Zaidah ya. Sorry Kak Zaidah. Okay. Alright, sekejap kita tunggu sekejap lagi. Nak masak. Saya nak bagi dia mau garing-garing sikit di bahagian tepi. Namanya pun garlic bread ya. Garlic bread normally memang akan lebih garing at the punya side. Kak Zaidah pun agak slow juga ni ya. Saya dah besarkan pun masih lambat lagi. Okay, tengok tu. Masya Allah, look at that. Dia luka-luka tu ya. Wow. Kita tunggu dia sikit je lah. Dia cantik lah. Okay. Alright. Lagi. Mesti ada ni, ada. Yes. Saya luar biasa Kak Zaidah ni, jual kuih, mengajar kuih tapi ikhlas mengajar online FOC pula tu. Mudah-mudahan Allah menambah rezeki Kak Zaidah. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama lah kita ya. Okay, kita buka dulu. Ini biar dah terlanggar, dia 2 biji kot yang telah dikepekkan sikit. Sorry. Okey, nampak tu. Ni rupanya sebelum kita masukkan ke dalam oven. Alright, untuk jenis roti yang macam ni, kita perlu kelar di bahagian atasnya. Ya, supaya dia naik, dia tidak naik menyengit. Ya, ikut kelar lah. Kalau kelar je sengit lah dia. Ini agak dah tu. Kita kelar sikit bahagian atas. Guna blade ya. Macam French loaf ya. French loaf pun kita perlu kelar di bahagian atas ni. Sebelum kita bakar dia, ini kita tak perlu wash dia ataupun egg wash dia ke apalah ya, kita hanya perlu spray dia dengan air plain water ya, spray dia dengan plain water sebelum kita bakar dia supaya warna dia selata and then kulitnya akan ada sedikit crispy. Yang ni kita dah boleh.
masukkan ke dalam oven. Bakar pada suhu 109 hingga 200 degree selama lebih kurang 20 minit. Okey, ini yang dah siap dibakar. Okey, yang nampak berminyak ni ialah butter daripada keluarkan kita meltkan tadi ya. Okey, Kak Zaidah, tadi lagi sekali yang dimasukkan dalam oven tu dibakar berapa lama dan berapa suhu? Suhu 190 hingga 200 ya. Dibakar lebih kurang 20 minit. Okey. Inilah resultnya. Resultnya. Alhamdulillah. Look at that. Masya Allah. Okey. Yummy. Bau dia, Kak Zaidah, begitu mengancam ya. Okey, bau garlic bersama dengan apa tadi? Butter, parsley ya. Kemudian kita ada cream cheese. Look at that. So beautiful, Kak Zaidah. Cantik. Yes, cantik. Baunya kalau you ada dekat sini, you dapat bau ya, garlic dimasak bersama dengan butter. Okey, ni rupanya. Saya nak kopi pun dia panas lagi. Alright. Okey, sedapnya ya Allah. Ni jangan makan banyak ya. Bakar lama sikit pun boleh ni lagi ya, bakar lagi garing. Dia lebih rangup lah. Okey. Alhamdulillah selesai. Siap dah resepi kita hari ni ya. Korean cream cheese garlic bread. There you go. Your Korean ini memang cream tengah cheese viral ya. Bread. Cuma ada yang letakkan sedikit inti. Okay, look at that. Panas ya. Kita tak boleh cekal lagi, too hot. Okay, nampak tu? Panas ya. Panas. Wow. Look at that. Kita bakar dia bakar garing lagi pun lagi sedap ya. Biar tepi-tepinya ni agak garing lagi sedap. Okay. Kalau perempuan heaven on earth. Ya, sedap ni ya. Apa lagi yang nak didustakan? Bel boleh tunjuk Bel dalam tu dia tengah naik. Kadet dia tengah nak naik tu ya. Okey, tujuan kita kelar di bahagian atas je supaya dia naik tidak menyengit. Dia naik tu dia naik cantik ya. Sebab dia jenis dough yang agak berat. Kalau sweet bun tak payahlah. Kalau sweet bun tu tak payah lagi toreh pula kan nanti dia pancit-pancit pula kan nanti. Ya, okey. So, ni rupanya kita punya Korean Korean cream cheese garlic bread. Okey. Kalau perempuan rasa nak tambah perasa, nak letak whatever lauk pauk kat dalam pun is okey. Boleh juga ikut flavor ataupun ikut cita rasa masing-masing. Yang ini kita panggil kira macam basic lah ya. Basic. Okey. Siap mak kau. Okey, siap dah. Ni dah boleh, perempuan dah boleh buat sendiri ya, buat rotinya sendiri dan buat cheese-nya sendiri. Okey, dah boleh dihidangkan. Makan panas-panas sedap ni ya. Okey. Alright, alhamdulillah selesai dah untuk menu kita hari ini. I bet semua mesti dah tak sabar nak tahu macam mana rasa dia. Sebentar lagi kita akan mungkin ambilkan klip sedikit untuk rasanya macam mana. Okay, thank you so much. Ataupun Kak Zaidah boleh rasa panas lagi Panas. Panas lagi untuk kita rasa? Yes. Mungkin boleh cabut. Panas. Masih sebab panas dia ada butter. Bila dia ada butter, dia agak panas lah. Panas. Tak apa Kak Zaidah. Okay, kita ambil satu je. Ya. Look at that. There you go. Bismillah. Nak cakap apalah? Rasa butter, rasa cheese, rasa garlic. It's like totally like roti garlic with cheese. Sedapnya. Dia ada blend ya, rasa roti yang tawar dan bersama dengan
cheese yang lemak. So dia ada combination, ada blend lah, ya. Dia tak adalah rasa macam manis, tiba-tiba ada rasa cheese. Dia kurang manis, ya. Sedap sangat. So good. Bila dengar dia punya rangup di bahagian luar. Dengar tak kat dalamnya? Sedap. Sedap dia rasa cheese dan rasa butter. Okey, Alright, ni yang saya malah nak makan ni. Alright, Alhamdulillah selesai dah untuk menu kita hari ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dengan resepi yang lain, menu yang lain di episod yang lain. Terima kasih banyak-banyak Kak Zaidah. Hari ini Sama-sama, memang menu yang dinanti-nantikan ya. Mesti ramai yang Kak Zaidah menunggu. sebenarnya, ya, yang message saya minta resepi ni. Cuma hari ni jangan agak pelik sikit sebab saya guna rotinya lain, ya. Yes. Mungkin you all boleh cuba. Boleh cuba. Sebab roti dia kalau kita pergi ke mana-mana kafe, kita minta garlic bread, normally garlic bread dia akan serve kita dengan French loaf. So kita ambil roti yang seakan-akan teksturnya macam French loaf. Kalau kita pakai sweet bun pun boleh, cuma bila kita letakkan a few macam kita rendam dia dengan butter, kita put more cheese inside, dia akan rasa a bit lembik ya bila kita makan. Macam ni sedap. Boleh cuba dengan resipi ni, roti ni, insyaAllah. Mungkin perempuan suka. Saya harap perempuan suka dengan rotinya dan cream cheese-nya di bahagian dalam. So jangan tak cuba. Ni tengah viral sangat ni. Kalau nampak cheese tu kau beli ya. Sebab sekarang ni cheese memang tengah susah. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang di hari dan waktu yang sama ya, hari yang lain insyaAllah dengan resipi dan menu yang lain ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resipi hari ini. Okey, assalamualaikum, bye.